السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah, Rumi surat 14, Jawi 9. Perbahasan makmum ketinggalan perbuatan sembahyang bersama imam, makmum lambat atau makmum cepat daripada imam. 9 Jawi, Rumi 14. Kita membahaskan berkaitan dengan syarat mengikut imam. Syarat mengikut imam. Setiap orang yang mengikut imam ataupun jadi makmum. Jadi makmum tu maksud ikut imam lah. Ada 12 syarat. Jika langgar mana-mana 12 syarat, salah satu daripada 12 syarat ni, batal sembahyang. Yang pertama dah selesai, kedua, ketiga, ketiga, 1, 2, 3 selesai. Yang pagi ni yang keempat. Yang keempat, langgar batal sembahyang. Langgar 12 perkara ni. Yang keempat, qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan keempatnya, yang keempat daripada 12 yang tak boleh dilanggar oleh makmum, ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li kedua. 2 rukun fi'li kedua, yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Dan keempat, ketiadaan, tak boleh. Tak boleh ketinggalan daripada imam. Makmum ni lambat, ketinggalan tu lambat lah, lambat daripada imam. Tak boleh lambat daripada imam. Makmum ni tak boleh lambat daripada imam. Tak boleh kena tinggal daripada imam, tak boleh. Tak boleh macam mana? Berapa lama tak boleh ni? Dengan 2 rukun fi'li. Rukun fi'li tu rukun perbuatan lah. Kan kita lah sembahyang, kita ada rukun qalbi. Rukun qalbi ni niat dengan tertib. Kita ada rukun qawli, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. 5. Dan kita ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dengan duduk tahiyat. 5. Itu dia panggil rukun fi'li. 5, 7, ada satu lagi, mana hilang? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Betul lah, duduk tahiyat. 6. Boleh cukup 13.
Jadi rukun yang 6 tadi tu, rukun fi'li, rukun bangsa perbuatan, rukun jenis perbuatan, tak boleh lambat daripada imam, tak boleh kena tinggal daripada imam, 2 rukun. Cuma sedikit kita tengok bahasa bahasa pengarang. Ketiadaan, ketinggalan, tak boleh, ketiadaan tu tak boleh lah. Ketinggalan, kena tinggal atau lambat daripada imam, makmum ni lambat daripada imam, dengan 2 rukun fi'li, dengan 2 rukun perbuatan, kedua. Itu yang dia punya ayat tu. Rukun fi'li kedua. Rukun fi'li kedua. Kedua-dua rukun fi'li. Tapi bahasa, cuba kita tengok pengarang kita ni, dia almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapah, Kelantan. Jadi bila kita tengok bahasa yang macam lain sikit, kita tengok balik dia orang mana. Kalau dia orang Banjar, kena tanya orang Banjar, macam mana cara cakap orang Banjar ni, apa maksud dia. Kalau dia orang Fatani, kena tanyalah orang Thailand, Selatan Thai, kena tanyalah orang sana macam mana cakap dia. Kalau dia orang Kelantan, kena tanyalah orang Kelantan, cakap macam mana. Gitu. Kalau dia orang Jawa, kena tanyalah pengarang dia. Ini orang Kelantan. Macam mana orang Kelantan bercakap ni? Dengan rukun fi'li kedua. Dengan rukun fi'li kedua. Apa rukun fi'li kedua? Dengan maksud dua-dua rukun fi'li. Dua-dua rukun perbuatan. Contoh ayat dia. Solat raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Solat raya, solat hari raya, solat yang dilakukan pada pagi hari raya, ya. Pada hari raya, solat yang dilakukan pada hari raya Fitri dan hari raya Adha, sunat kedua. Tu bahasa sama juga tu. Ambil yang kedua tu, sunat kedua. Bukan raya Idul Fitri, semayang raya Idul Fitri, semayang raya Idul Adha, sunat kedua, bukan. Kedua, iaitu Idul Adha tu sunat, Idul Fitri tak sunat, bukan. Sunat kedua tu maksud sunat kedua. Ada punya Kelantan sikit. Sunat kedua. Maksud kedua-duanya sunat. Ada bahasa dia gitu. Sunat kedua. Dia bahasa dia. Macam ikan makan kucing. Ikan makan kucing. Tapi kalau orang Kelantan dia cakap ikan makan kucing. Maksudnya kucing makan ikan. Bukan ikan makan kucing. Tapi dia sebut ikan makan kucing. Itu orang cakap, kalau orang Kelantan cakap ikan makan kucing. Maksudnya apa? Ikan telah dimakan oleh kucing. Tapi sebut macam ikan makan kucing. Ikan makan kucing. Bukan kucing yang makan ikan. Habis kenapa kata ikan makan kucing? Bukan ikan makan kucing. Ikan makan kucing. Dia ada sabdu dia tu. Ada sabdu aja, maksud lain. Sama lah juga. Rukun fi'li kedua. Kedua-dua rukun fi'li. Kedua-dua. Jadi kedua-dua rukun fi'li ni, rukun perbuatan ni, makmum tak boleh lambat, tak boleh kena tinggal daripada imam 2 rukun fi'li, rukun perbuatan. Maksud rukun fi'li 2 tu, contohnya berdiri, rukuk, 1 perbuatan. Imam berdiri ni, makmum berdiri, imam berdiri, imam rukuk, makmum tak rukuk lagi, kena tinggal 1, dia panggil. Imam i'tidal, makmum tak buat apa-apa, tak rukuk lagi, dia panggil kena tinggal 2 rukun. Imam sujud, dia masih lagi berdiri, dia nama kena tinggal 3. Gitu lah. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum ni kena tinggal 4. 4 apa? 4 rukun perbuatan. Imam sujud, makmum pun sujud. Sama-sama dia panggil. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum tak bangun-bangun lagi, dia panggil kena tinggal 1. Imam sujud yang kedua, makmum ni namanya kena tinggal 2 rukun fi'li. Imam sujud yang kedua, imam bangun rakaat seterusnya, makmum ni kena tinggal 3 rukun. 3 je, 3. Imam baca Fatihah, makmum tak nama kena tinggal, sebab rukun fi'li, rukun perbuatan. Fatihah rukun perkataan, rukun bacaan kan. Jadi imam baca Fatihah walaupun rukun tak kira. Imam rukuk, makmum yang sujud tadi kena tinggal 4 rukun. Contoh gitulah. Okey. Jadi makmum tadi tak boleh kena tinggal. Makmum tadi tu tak boleh lambat. Imam tu tak boleh cepat daripada makmum 2 rukun. Rukun tu rukun jadi perbuatan. Tak boleh. Kalau rukun perkataan tak apa.
Dan tak boleh campur rukun perkataan, rukun perbuatan campur. Jadi kita dapat faham daripada kaedah yang keempat adalah kalau makmum tu sujud yang terakhir, imam tahiyat akhir, makmum tak angkat-angkat kepala lagi, dia sujud lagi, banyak benda nak doa ni. Hukum makruh. Imam dah bangun at-tahiyat tu, makmum masih lagi tak bangun, hukum makruh, tapi tak batal, makruh aja. Lepas tu imam baca tahiyat sampai habis, dia masih lagi sujud, banyak nak doa, banyak minta ni. Adakah dia kena tinggal dengan imam rukun? Tak, dia kena tinggal rukun perkataan, tapi dia tak kira. Dia cuma kena tinggal dengan imam rukun perbuatan, itu pun satu je, iaitu duduk tu. Lepas tu imam dah baca tahiyat apa semua dah, lepas tu imam salam, makmum tadi masih lagi kena tinggal satu rukun saja. Walaupun kalau nak kira, duduk tu satu rukun, sembahyang kena tinggal, tahiyat satu rukun, selawat rukun lagi, salam rukun lagi, sepatutnya 4. Tak, satu je. Makmum tadi kena tinggal dengan imam hanya satu rukun. Hanya satu rukun. Rukun perkataan dia tak kira. Jadi dari segi sah tak ada masalah. Sah makmum yang sujud, imam dah salam pun dia masih lagi duduk sujud, sah. Kerana dia hanya ketinggalan satu rukun, rukun perbuatan. Rukun perkataan tak kira. Okey. Ketiadaan, ketinggalan daripada imam, tak boleh tinggal dua rukun fi'li, rukun perbuatan. Tak boleh tinggal dua rukun. Dan dia kata kat sini, dengan ketiadaan uzur, tanpa uzur yang diiktiraf syarak. Tanpa uzur yang diiktiraf syarak. Okay. Kalau uzur tu diiktiraf syarak, maka ia dimaafkan. Maksudnya kena tinggal dengan imam 3 rukun 4 rukun pun bukan. 3 rukun 4 rukun pun makmum masih lagi sah. Antara uzur yang diterima syarak, lambat daripada imam, lebih 2 rukun. Antaranya dia muafiq, imam dah rukuk, dia tak habis Fatihah lagi. Imam i'tidal, dia tak habis Fatihah lagi, tapi dia muafiq. Imam sujud, dia bukan masbuk. Imam sujud dah 3 rukun dah, dia masih tak habis Fatihah lagi. Yang itu dimaafkan 3 rukun banyak atau dimaafkan 5 rukun. Itu bab lain lah. Cuma jika dia tak boleh ikut imam kerana uzur yang dimaaf, antaranya tak sempat habis Fatihah dalam keadaan dia muafiq, maka dimaafkan lebih daripada 2 rukun pun. Dia kata kat sini, dengan ketiadaan uzur, barulah tak boleh. Tak boleh dengan maksud batal. Dan ketiadaan mendahului ia. Tadi makmum tadi lambat daripada imam cepat, yang ni terbalik pula. Dan ketiadaan tak boleh mendahului, dia cepat, ia makmum akan imam dengan keduanya, kedua-dua rukun fi'li tadi, dengan sengaja, lagi tahu dengan haram. Maknanya makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun juga. Makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun tanpa uzur. Makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun juga. Peliklah sikit. Macam mana cepat daripada imam? Imam diri, imam tak rukuk, dia rukuk dah. Dengan sengaja lah. Dia kata kat sini, dengan sengaja lagi tahu akan haram, maka batal lah. Tapi kalau dia rukuk, imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk, tak batal. Tak batal pun. Imam dia makmum i'tidal, imam tak rukuk lagi, tak batal. Dia kata 2 rukun kan, tak batal. Tapi haram lah, bukan cerita sah haram, cerita batal tak batal. Imam sujud, dia sujud, okay, sama-sama sujud pertama, imam tak angkat kepala lagi, dia dah angkat, duduk di antara 2 sujud, tak batal. Lepas tu dia sujud yang kedua, imam tak angkat kepala lagi, tak batal. Bila batal? Bila lebih daripada 2 rukun. Cuma tak batal bukan bermakna boleh buat. Haram tu lagi tahu dengan haram. Haram kalau dia sengaja, hukumnya haram, tapi tak batal. Tak batal. Jadi kita dapat faham kaedah sembahyang. Makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun, tak boleh cepat daripada imam 2 rukun. Tak boleh. Dia berbeza dengan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah jarang dibincangkan. Sembahyang jenazah jarang dibincangkan. Masbuk sembahyang jenazah, ada tak sembahyang jenazah masbuk? Ada? Jarang dibincang.
bila-bila kita bincang bab tu. Cuma berbeza dengan solat jenazah. Solat jenazah dia takbir je ada, dia tak ada rukuk apa. Imam takbir, dia takbir. Okey. Imam takbir yang kedua, dia tak takbir lagi. Tak betul. Imam takbir yang ketiga, dia masih lagi belum takbir yang kedua. Betul? Betul? Kalau dia niat imam lah. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini, makmuman. Makmum tadi kata, makmuman. Bila makmuman je, imam takbir, dia takbir. Imam takbir kedua, dia kena berhati-hati, kena takbir ni, segera. Kalau tak takbir, tunggu imam takbir sekali lagi je. Takbir yang ketiga, dia masih lagi tak takbir, batal. Batal. Adalah perbahasan dia. Berbeza kalau dia tak niat makmum. Dia duduk dengan saf ramai-ramai. Boleh aja. Ke mesti kena bila duduk ramai-ramai tu, rapat-rapat, mesti kena naik makmum? Tak semesti. Tak nak niat makmum, boleh. Tapi rugi lah. Tak dapatlah pahala makmum kan. Dia pun Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Bukan, aku bukan makmum. Kebetulan je, takbir sama takbir. Lepas tu dia baca Fatihah apa semua kan. Imam takbir yang kedua. Aku tak habis Fatihah lagi, aku baca. Aku tak ikut imam pun. Imam takbir ketiga. Dia tak takbir lagi. Dia masih lagi duduk takbir yang pertama. Tak betul. Sebab dia tak ada makmuman walaupun duduk dalam saf. Kalau ada makmuman aja, imam takbir pertama dia takbir. Imam takbir yang kedua dia belum takbir lagi. Tapi bersedialah untuk batal. Imam takbir yang ketiga, dia tak takbir lagi. Yang kedua, batal makmum tadi. Jarang bincang benda tu. Dia ada hukum akan berkaitan dengan masbuk solat jenazah dia panggil. Solat jenazah pun ada masbuk tu. Jarang bincang. Biasa saya pernah buat satu daurah untuk penggali kubur, pemandi jenazah dengan orang yang solat jenazah tu. Yang solat jenazah, mandi jenazah, solat jenazah, kuburkan jenazah. Daurah 3 dalam 1, 3 hari. Ada yang berpuluh tahun dah. Jadi yang terlibat lah dari segi tanam ke, mandi ke, atau semayang ke. 20-30 tahun. Bukan orang yang ikut, orang yang berada di depan, orang yang paling sibuk. Kalau ada kematian dia sibuk. Ada orang tak sibuk, relax aja tunggu ya, baca Yasin. Itu orang tak sibuk. Jadi yang orang sibuk ni, dia kulu kilir. Mana orang penting lah. Sama ada tanam ke, sibuk mandi ke, sibuk lah yang jenis orang sibuk dia panggil. Orang yang duduk depan. Pernah buat daurah dulu. Tapi itulah. Sebab benda ni tak dibincangkan secara meluas, dan sekadar buat ikut aja, bukan sebab mengaji. Jadi banyak kelemahan kat situ lah yang tak boleh dijawab. Masbuk solat jenazah tak pernah dengar. Bacaan Fatihah takbir yang pertama, selawat takbir yang kedua, doa takbir yang ketiga, doa hunsi mati takbir yang ketiga, doa untuk secara umum takbir yang keempat. Itu je lah yang tahu. Bila tanya wajib tak? Adakah wajib takbir yang pertama baca Fatihah? Semua kata wajib. Sedangkan ianya tak wajib. Fatihah wajib. Dekat takbir yang pertama tu yang tak wajib. Fatihah boleh baca di mana-mana takbir. 1, 2, 3, 4. Mana-mana boleh baca. Tak pernah dengar. Bahaya lah. Bahaya. Sangat berbahaya. Sebab orang yang sibuk ni, orang yang follow, tak bahaya. Dia follow aja. Orang yang ikut belakang ni, orang yang antara orang yang bahaya. Kena bimbang, takut. Adalah. Akan terjadilah. Akan terjadi sesuatu perkara, akhir sekali keluar hukum yang salah. Berbeza dengan solat jenazah. Solat jenazah tak sama. Yang ini solat apa ni? Ini solat biasa. Secara umumnya, makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun, dan tak boleh cepat daripada imam 2 rukun. Yang cepat daripada imam 2 rukun ni pun jarang dibicarakan. Dia kata, boleh tak, apa hukum ataupun batal tak sembahyang kalau imam tak pergi lagi, imam tak pergi ke rukun seterusnya lagi, dia dah pergi dah. Mesti orang semua kata batal. Tak batal. Yang dengan sengaja ni, dengan sengaja. Tak sengaja memang tak batal. Tak sengaja apa pun tak batal. Apa pun tak batal. Sengaja tak batal. Macam mana kalau dia pergi 2 rukun pada imam? Macam kau teruk. Bukan cerita teruk. Cerita batal tak? Memanglah teruk perbuatan tu. Batal tak? Tak batal. Rukun ketiga. Nak pergi rukun ketiga baru batal.
Baca. Maka jika menyalahi makmum akan imam. Menyalahi. Makmum akan imam pada mendahulu, cepat daripada imam, dan ketinggalan, lambat daripada imam, dengan keduanya, dua rukun. Lebih pada dua rukun. Dua rukun tak batal lagi. Nak pergi ke rukun ketiga tu batal. Ya? Bergerak untuk rukun ketiga tu batal makmum. Dan jikalau ketiadaan panjang keduanya, walaupun panjang kedua tu panjang apa tu? Rukun panjang. Bukan duduk tu panjang, rukun panjang kedua-duanya. Ni saya batal sembahyangnya. Walaupun bukan rukun panjang kedua-dua tadi. Rukun panjang berdiri, rukuk, sujud, tahiyat, duduk tahiyat. Dia panggil rukun panjang. Rukun pendek yang tidak dengan duduk di antara dua sujud. Jadi dia kata walaupun yang dua rukun tu bukan kedua-duanya rukun panjang, batal juga. Kan? Imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk cepat pada imam, tak batal lagi. Okey, tu rukun panjang. Dia telah mendahului imam satu rukun panjang. Dia yang tidal, imam tak rukuk lagi. Yang tidal tu rukun pendek. Kira juga. Dia kata kira juga. Tak kira. Dan jikalau ketiadaan panjang keduanya, walaupun bukan kedua-duanya rukun panjang, satu rukun panjang, satu rukun pendek sekalipun, batal juga. Nak bagi tahu tu lah, batal juga. Kerana keji menyalahi, buruk rupa. Tu keji menyalahi tu buruk rupa sembahyang jemaah tu, buruk rupa. Imam tak pergi lagi, dia dah pergi. Ataupun imam dah pergi dua rukun, dia masih lagi tak pergi. Tak pergi dalam keadaan tak ada uzur. Maka keji menyalahi, rupa huduh dengan tiada uzur yang mewajib ia ketinggalan. Tak ada uzur yang mewajibkan ia ketinggalan. Contohnya kalau ada uzur yang wajib dia ketinggalan, seperti tak habis baca Fatihah lagi, dia muafiq, tak apalah. Kan? Seperti kenyataan yang lagi akan datang pada fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga nanti dia beritahu pasal muafiq masbuk. Okay. Dan ketinggalan makmum daripada imam satu rukun fi'li. Macam mana kalau makmum lambat satu rukun aja, bukan dua tak batal lagi, lebih daripada dua baru batal kan? Macam mana kalau satu rukun, apa hukum? Dia kata makruh, memang makruh. Dan mendahului makmum akan satu rukun fi'li, hukumnya haram. Imam rukuk, dia tak rukuk lagi, makruh. Satu rukun kan ketinggalan, imam rukuk ni dah ketinggalan ni, rukuk tak nak, relax tu. Okey, hukumnya makruh. Itu kalau imam dah pergi, dia tak pergi lagi. Ataupun imam tak pergi lagi, dia pergi dulu, haram. Tu beza dia. Tu beza. Imam tak rukuk, dia rukuk dah, haram. Tapi tak batal. Imam yang tidal, tak batal lagi, haram kali dua. Dua kali haram lah. Tak batal lagi. Dia turun gerak je untuk sujud, batal lah makmum tadi. Macam tu juga, tapi berbeza yang terbalik. Imam rukuk, dia tak rukuk lagi, makruh, tak haram. Imam yang tidal, dia tak rukuk lagi, makruh juga. Makruh kali dua, tak haram. Tu beza dia. Cepat daripada imam satu rukun haram, dua rukun lebih haram lagi. Lambat daripada imam satu rukun makruh, dua rukun makruh kali dua, tetap juga tak haram. Cuma imam gerak rukun yang ketiga, makmum tadi batal. Contoh rukuk, makmum tak rukuk lagi, makruh. Intidal, makmum tak rukuk lagi, makruh. Imam gerak macam ni, makmum batal. Tak semesti sampai sujud, baru gerak je, makmum tadi batal sebab dah lebih dua rukun. Dan bukan sekadar yang makmum cepat daripada imam tadi, mungkin dia nak jadi imam kot. Duduk belakang, orang tak jadi, suruh dia jadi imam. Kalau lah makmum tadi cepat daripada imam, bukan sahaja hukumnya haram. Makmum cepat daripada imam, bukan sahaja hukumnya haram, malah ada ancaman daripada Nabi. Ancaman nanti dibangkitkan dengan kepala kaldai. Nabi kata, amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum. Tidakkah kalian takut? Apakah kalian tidak takut? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Mengangkat, ketika kamu mengangkat kepala sebelum imam angkat kepala. Bergerak sebelum imam bergerak. Sebelum cepat pada imam ah. Ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Allah akan jadikan kepala dia nanti ke akhirat nanti macam kepala himar. Aw yaj'alallahu suratahu surata himarin, ataupun bukan jadikan macam kepala himar, macam himar. Macam himar. Ulama bahas angkat kepala, bergerak sebelum imam bergerak,
Nabi kata akan ditukarkan menjadi kepala himar? Ulama bahas. Pertama, mungkin bergerak macam kepala himar ni keldai. Donkey. Keldai dengan donkey sama tak? Lain Macam lain maksudnya. Donkey ni bagal, kan? Bagal dengan himar sama? Lain. Bagal ni bodoh sungguh. Betul panggil bagal hantar. Dia memang lain. Donkey ni dia sekedik. Dia semua spesies kuda. Bagal ni dia tak boleh tak dapat, takkan ada zuriat. Dia tak dapat anak sebab dia kacukan di antara kuda dengan keldai. Ibu kuda, mak keldai. Satu. Ibu keldai, mak kuda. Ibu keldai, ayah keldai, mak kuda. Itu bagal. Keldai, ibu, ayah keldai, mak dia kuda. Keluar anak bagal. Dan bagal ni dia takkan boleh dapat anak. Dia takkan ada anak. Dia itulah panggil bagal. Dia jenis pukul dia pun dia bodoh ikut. Bagal, betul orang panggil bagal. Himar. Nampak? Perangai macam Nabi kata, siapa angkat kepala sebelum imam angkat. Macam tu perangai. Dah kan tu. Ada ulama kata ditukarkan kepala jadi kepala himar sungguh. Ada kata bukan ditukarkan kepala himar sungguh. Perangai macam himar. Tu. Jangan angkat kepala sebelum imam angkat. Walaupun tak batal. Satu rukun tak batal, dua rukun pun tak batal. Tapi haram dan ancaman Nabi. Ancaman Nabi akan jadikan kepala dia macam himar, keldai. Takbiratul ihram, makmum adalah selepas takbiratul ihram imam. Dan kelima, terkemudian, ni syarat yang kelima. Nak jadi makmum mesti patuhi syarat yang kelima, iaitu terkemudian, mesti lambat. Takbiratul ihram makmum daripada sekalian takbiratul ihram imam. Makmum ni kena lambat habis. Maknanya imam Allahu Akbar bunyi jera baru makmum Kalau tak habis lagi makmum dah tu Allah lah. Maka tak sah. Jadi imam Allahu dia dah tak sah. Makmum tadi tak sah. Dia kena Allahu Akbar Allahu Akbar makmum. Allahu Akbar dah Allah dah makmum tak sah. Dia kena habis kan. Ini takut orang nak cepat sangat. Nak cepat sangat. Tak boleh. Kena sempurna. Cuma terkemudian makmum kena takbiratul ihram lambat daripada imam. Kalau dia cepat daripada imam tak sah juga. Dia takbiratul ihram dulu baru imam takbir. Tak sah. Yang tak sah kalau dia niat makmuman. Tapi kalau dia tak niat makmuman, tapi dia takbiratul ihram dulu, boleh jadi sah. Macam mana? Imam dia takbir, imam takbir. Maknanya makmum takbir dulu. Tapi makmum tadi dia tak niat makmum, tapi dia duduk kat saf. Contoh, dia tak niat makmum, Allahu Akbar, sembahyang seorang. Niat sembahyang seorang. Lepas tu baru imam takbir. Sah tak makmum tadi? Bukan makmum. Sah tak dia tadi? Sah lah. Walaupun kita panggil makmum sebab dia duduk kat saf, tapi dia bukan makmum sebab dia tak niat makmuman. Lepas tu imam takbir. Okay. Lepas imam takbir, baru dia niat makmuman. Aku jadikan imam tu yang dah takbir tu sebagai imam, aku makmum. Boleh. Sah. Yang tak bolehnya, yang tak sahnya, imam takbir, dia takbir dengan niat makmum. Imam takbir lambat. Lepas dia takbir Allahu Akbar, niat makmum, imam baru takbir. Lepas tu dia tak niat apa-apa dah. Maka ketika rukuk tu batal. Sebab makmum takbir dulu. Tapi kalau makmum takbir bukan niat makmum, ataupun dia takbir niat makmum, tapi imam tak ada, maksud imam belum takbir lagi, jadi imam tak ada lah. Jadi makmum tadi walaupun dia niat makmum, tetap juga tak jadi makmum, tetap jadi sembahyang seorang. Tak ada masalah.
Dia niat makmum tapi tak ada imam. Sah sembahyang dia. Tapi tak ada jadi makmum lah, mana ada imam. Okay. Dia takbir niat makmum. Makmum orang tadi dia takbir niat makmum. Imam tak takbir lagi. Maknanya imam tak ada. Maka makmum tadi sah, tapi sah sembahyang seorang. Kemudian imam takbir. Baru imam takbir. Lepas imam takbir, dia niat makmum sekali lagi. Sebab makmum awal mana sah, tak ada imam. Sah. Tapi boleh sah. Tapi tak dapat pahala jemaah. Tak dapat 27. Satu je. Macam tu juga, ingat tak budak-budak dulu? Tak tahulah, saya pernah buat lah dulu. Masa umur 10 tahun. Kejar imam. Ketika imam semayang, main kat luar. Bila imam dah rakaat ketiga, lari, takbir, kejar imam. Sampailah kali, imam salam, kita salam sekali. Pernah buat? Saya pernah buat dulu. Masa dah jam 4. Imam salam sama. Solat 4 rakaat. Imam rakaat ketiga, masa tahiyat awal tu, imam bangun Allahu Akbar tu, cepat-cepat lagi masuk, takbir, Allahu Akbar, sembahyang belakang imam, kejar. Rukuk yang tidak 5 duk. Kejar. Akhir sekali dapat juga penat kejar imam tu. Imam salam. Kadang-kadang sah, kadang-kadang batal. Kadang-kadang tak sah. Yang tak sahnya, takbir niat makmum. Lepas tu rukuk, imam tak rukuk lagi. Kan tadi kejar imam, batal lah. Sebab dia niat makmum. Tapi kalau tak niat makmum, takbir aja. Duduk dekat saf, tapi tak niat makmum. Imam dah rakaat yang ketiga ni. Allahu Akbar, niat seorang. Tak niat makmum pun. Lepas tu rukuk, batal tak? Mana batal? Yang tidal, imam masih lagi berdiri. Tak batal sebab tak niat makmum. Lepas tu kejar imam. Imam naik rakaat keempat, baru 2 rakaat. Kejar lagi. Ketika imam sujud, katalah, sujud yang last ni, sujud. Barulah penat kejar. Sujud. Sama dah dengan imam? Sama dah. Masa tu baru niat makmum. Boleh? Makmum mau masuk kat situ. Lepas tu tahiyat dengan imam, salam dengan imam. Boleh. Tapi dapat pahala jemaah? Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat pahala jemaah. Dapat satu je lah. Buat penat ajalah kejar, memang pun. Dia dapat bezanya. Kejar imam, tak boleh kata tak sah sembahyang. Makmum kejar imam. Faham masuk kejar tadi kan? Dan mengakhiri sembahyang bersama-sama imam, tak semestinya tak sah. Kadang-kadang sah, kadang-kadang tak sah. Yang tak sah, dia niat makmum, lepas tu dia kejar imam. Dia bukan patutnya imam salam tambah rakaat. Tak, kejar, salam dengan imam. Batal sebab dia niat makmuman. Kalau dia tak niat makmuman, dia niat sembahyang seorang, bila sama dengan imam baru niat makmuman, maka sah sembahyang dia. Ikut imam lepas tu sah sembahyang, tapi tak dapat 27. Tak dapat 27. Walaupun dia takbir dulu daripada imam, tetap juga sah. Dengan syarat jangan niat makmum lah. Tak dapat 27. Sia-sia je lah sebenarnya. Tak dapat 27. Takbiratul ihram makmum adalah selepas takbiratul ihram imam syarat yang kelima. Jadi makmum kena takbir lambat. Takbiratul ihram lambat daripada imam. Yang keenam, sembahyang imam itu sah. Sembahyang imam itu sah menurut keyakinan makmum. Ini penting. Ini penting. Yang tadi tu jarang kita duk buat. Ini penting. Dan keenamnya, bahawa adalah sembahyang imam sah pada i'tiqad makmum. Makmum kena kata imam tu sah. Kalau makmum tu kata imam tu tak sah, makmum tadi tak sah sembahyang. Walaupun sebenarnya imam tu sah. Hakikatnya imam sah. Tapi makmum kata imam tak sah, dia pun ikut juga. Makmum batal. Imam tak batal. Jadi makmum kena yakin imam sah. Okay? Makmum yakin imam sah. Makmum ikut, baru sah. Okay? Makmum yakin imam sah. Hakikatnya memang imam sah. Makmum ikut, makmum sah. Makmum yakin imam sah. Diikut. Hakikatnya imam tak sah, makmum tak sah. Makmum kata imam tak sah. Hakikat yang sebenarnya imam sah, makmum tak sah. Nah, maknanya makmum ni dia kena yakin imam tu sah. Dan imam tu memang kena sah lah. Kalau makmum kata imam ni tak sah, 2 orang sembahyang, makmum ni 2 orang. Seorang makmum kata imam tu sah, dia ikut, dia sah. Seorang lagi kata imam ni tak sah, dia ikut, dia tak sah. Makmum tadi tak sah. Jadi dia kena yakin. Makmum kena yakin. Kalau makmum yakin imam ni ada langgar, macam mana makmum boleh yakin imam tak sah? Apa-apalah.
Makmum kata, imam ni tinggal rukun ni. Aku yakin imam ni tinggal rukun. Bila tinggal rukun, maknanya tak sah lah imam. Dia pun ikut Allahu Akbar, dia makmum. Tak sah dengan dia. Lepas tu, lepas habis semayang, tanya imam, aku tak tinggal rukun pun. Ya ke? Oh, tak tinggal. Makmum yang ikut tadi, yang kata imam tak sah, tetap juga tidak sah. Bukan kata, aku ingat tak sah, tapi aku ikut juga. Nasib baik engkau sah, maka aku pun sah juga. Tak. Sama juga, dia sembahyang, dia yakin, dia sembahyang, dia tak tahu dah masuk waktu ke tidak. Dah masuk waktu ke belum? Sembahyang je lah. Lepas habis sembahyang, dia tanya orang, baru dia tengok jam ke, dia tanya orang, dah masuk waktu tak? Orang kata, dah masuk waktu dah. Lama dah pun. Dia tak boleh kata, nasib baik dah masuk waktu, aku sembahyang. Tak boleh. Sembahyang tetap tidak sah. Sebab nak sembahyang tu kena yakin masuk waktu. Kalau dia tak yakin masuk waktu, dia sembahyang juga, dan kebetulan memang dah masuk waktu, tetap juga tidak sah. Dia kena yakin masuk waktu. Macam tu juga, dia kena yakin imam sah, baru dia boleh ikut. Kalau dia yakin imam tak sah, dia ikut juga, dia batal, imam tak batal. Siapa sungguh yakin pelik-pelik gitu? Okay. Macam mana boleh jadi macam ni? Dia tahu, dia yakin imam hadap kecil, ataupun imam hadap besar. Dia yakin imam hadap besar, imam semayang, maka dia ikut imam. Batal je. Macam ni dia boleh yakin imam hadap besar? Dia isteri lah. Kalau tidak, mana boleh tahu makmum, mana boleh tahu? Makmum tu isteri. Tadi hadap besar, dia tak nampak pun, tak mandi lagi ni, dah semayang, dia ikut kat belakang. Pelik kalau makmum kat surau tahu imam ada besar, isteri dia lah, ya ada besar, tak mandi lagi ni, dah semayang dah. Makmum tadi, isteri dia ni ikut kat belakang, isteri tak sah. Sebab dia yakin imam tak mandi wajib. Dia yakin imam ada besar, mana sah. Lepas habis semayang, dia ikut juga. Lepas habis semayang, dia tanya, bang, tak mandi? Mandi dah tadi. Masa bila? Tak perasan pun, mandi dah. Dia yang ikut tadi tetap batal juga. Sebab dia yakin imam tak sah. Siapa suruh ikut? Walaupun hakikatnya memang imam sah, tetap juga tak sah. Lepas tu dia panggil i'tiqad. Pegangan makmum, imam mesti sah. Kalau pegangan makmum, imam tak sah, dia ikut juga, dia tak sah. Macam tu juga kita biasa tengok. Okey. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Imam mazhab Hanafi. Imam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, sentuh isteri, tak ada syahwat, tak batal wuduk. Tak batal. Mazhab Syafi'i, sentuh, aula mastumun nisa. Jangan, atau kamu menyentuh perempuan, maka batal wuduk. Mazhab Hanafi, la mastum, sentuh menyentuh. Dengan maksud, sentuh tu ada nafsu atau bersetubuh, maka baru batal wuduk. Mazhab Syafi'i, la mastum, dengan maksud, sentuh aja batal. Okay. Imam tadi mazhab Hanafi, semayang, dia tahu imam tu sentuh isteri dia, salam sebelum datang semayang. Pada pegangan makmum tadi, imam tadi batal lah wuduk, batal, semayang pun tak sah, dia ikut, batal lah dia. Tapi kalau imam tu mazhab Hanafi, makmum ni tak tahu dia sentuh ke tak sentuh, mana aku tahu kat rumah dia. Dia ikut kat belakang, dia yakin tak imam batal? Tak tahu, ikut boleh. Itu yang masalah kat Mekah orang kata tu. Yang kat Mekah tu, imam mazhab lain, kadang-kadang mazhab Hanafi, kadang mazhab Hanbali. Habis macam mana nak ikut? Boleh ikut. Masa bila? Tahu tak imam tu sah ke tak sah? Yakin imam sah ke tidak? Tak tahulah. Nampak tak apa-apa yang menyebabkan keyakinan imam tu tak sah? Tak nampak. Tapi imam mazhab lain dia punya pasal lah. Sekarang ni ada nampak tak apa-apa, yakin tak imam tu tak sah? Dia mestilah salam isteri dia. Mana memang mesti. Nampak tak? Yakin tak imam tu batal ataupun tidak? Tak tahu sah kan? Maka sah boleh ikut. Imam tak baca bismillah. Mazhab lain, mazhab Hanafi, bismillah tak wajib. Mazhab Hanbali, satu pendapat kata bismillah wajib, tapi baca perlahan. Mazhab Syafi'i, Fatihah wajib. Dia salah satu daripada Fatihah. Fatihah wajib, bismillah wajib dekat Fatihah. Pada mazhab Hanafi, bismillah wajib dah pada Fatihah. Mazhab Hanafi, bismillah tu tak wajib. Mazhab Syafi'i, bismillah wajib. Mazhab Hanbali, bismillah
wajib tapi baca perlahan. Apa betul? Jadi kita tengok imam tak baca bismillah. Mazhab Syafi'i kata tak sah sembahyang ni. Sebab bismillah adalah salah satu daripada ayat Fatihah. Mazhab Syafi'i tu. Mazhab Hanafi kata bukan. Bismillah bukan salah satu daripada ayat Fatihah, tapi dia salah satu daripada ayat Quran yang ada dekat surah yang Nabi Sulaiman tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu betul. Bismillah adalah salah satu daripada ayat Quran. Tapi yang dekat awal-awal surah, dia bukan ayat Quran. Bukan. Walaupun dekat Fatihah. Kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, imam dia sembahyang tak bunyi bismillah. Makmum kata apa? Walaupun tak wajib baca bismillah pada mazhab Hanafi, tetap juga sunat baca bismillah. Bagi dia. Tapi baca perlahannya. Mazhab Hambali wajib baca Fatihah, tapi wajib sunat perlahan bismillah tu. Imam sembahyang tak baca bismillah. Apa makmum ni kata? Dia baca perlahan kot. Yakin tak dia batal? Tak tahu. Mungkin bila tak tahu maka tak batal lah, ikutlah. Tapi kalau tak bunyi bismillah, dia tak baca tu, makmum kata tak boleh ikut. Dia yakin dia tak baca, tak boleh ikut batal. Walaupun hakikatnya imam baca bismillah perlahan. Kat situ. Jadi kat Mekah tak timbul persoalan. Mana tahu imam baca ke tak baca. Yakin tak? Tapi imam cekadek imam sana. Dia akan baca kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia akan bunyi sikit. Cekadek lah. Cuma nak bagi tahu, walaupun kita tak dengar imam baca bismillah, kita yang tentukan kita boleh ikut imam ke tidak. Agak-agak yakin tak imam batal ke tak? Daripada mazhab Syafi'i. Imam batal lah tak baca bismillah, dia tak boleh ikut. Imam tak tahu mazhab apa. Kemungkinan dia baca perlahan bismillah. Jadi sekarang ni tak tahu. Jadi sah. Sebab nak kata orang tu batal, mesti yakin dia batal. Tak tahu. Bila tak tahu, mungkin dia baca perlahan, mungkin. Jadi tak tahu imam sah, boleh ikut. Kan sah pun. Ada satu lagi dalam kitab Qaulul Tam. Qaulul Tam dia kata kalau imam tu tak dikenali, imam itu tidak dikenali, tak kenal imam tu, dia nak jadi makmum ni, datang nak jadikan itu imam lah. Sembahyang tu sembahyang kuat, sembahyang jahar, subuh, maghrib, isyak, yang 2 rakaat baca kuat. Tiba-tiba imam tu baca perlahan, tak boleh ikut, batal. Tak boleh ikut. Sebab sembahyang tu sembahyang kuat, kenapa dia baca perlahan? Kalau imam tu dikenali dan kita tahu bacaan dia okey semua, dalam solat-solat yang baca kuat, imam tu baca perlahan, tak dengar lah, siar lah, baca macam sembahyang zuhur asar, boleh ikut. Jadi KRNR, hati-hati lah. Sembahyang zuhur asar tak ada masalah, memang baca perlahan. Sembahyang subuh, maghrib, isyak, baca kuat ke baca perlahan? Imam yang kita nak jadikan imam, entah mana-mana punya orang lah, RNR, dia baca kuat tak? Takbir boleh, takbir ikut imam boleh lagi. Tiba-tiba dia baca perlahan. Sembahyang apa? Sembahyang maghrib, tak boleh ikut. Makmum tadi tak boleh ikut. Mufarakah ke istilahnya, tak boleh ikut. Sebab imam baca solat yang kuat, imam baca perlahan. Perlahan tu maksud tak dengar. Kalau perlahan dengar lagi, okey lagi. Kadang-kadang nak cukup kuat, kacau orang-orang di situ semain jamak lah apa kan. Dia akan baca perlahan. Tapi perlahan boleh dengar lagi. Itu tak apalah. Ni perlahan yang tak boleh dengar. Macam semain zuhur asar. Kita Qaulul Tam ada sebut. Jadi kat RNR hati-hati lah. Nak jadikan orang tu imam. Kau berapa dah? Yang terakhir. Yang ketujuh. Sembahyang imam itu tidak wajib diulangi. Maknanya makmum kena ikut sembahyang imam. Makmum kena ikut imam. Yang mana imam tu tak wajib ulang sembahyang dia. Makmum tak wajib ulang. Cerita apa ni? Ada sembahyang pada mazhab Syafi'i, imam pada mazhab Syafi'i, sembahyang ada nama sembahyang hormat waktu. Bukan sahaja aku sembahyang hormat waktu, kan? Sahaja aku sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang asar, sahaja aku sembahyang maghrib, sama juga. Tapi istilah dia panggil solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni adalah solat yang
tak cukup syarat. Solat yang tak cukup syarat. Nak sembahyang, kena ada syarat. Antara syaratnya kena ada wuduk. Antara syaratnya kena suci daripada hadas besar, mandi wajib kalau dia berjunub. Syaratnya kena suci daripada najis. Syaratnya kena tutup aurat. Syaratnya kena kiblat. Syaratnya kena semua syarat-syarat tu, syarat tu. Tanpa syarat tadi tak sah lah sembahyang. Tiba-tiba atas sebab yang tertentu syarat tadi tak dapat dilaksanakan, maka sembahyang wajib. Wajib qada. Sembahyang tu wajib sebab syarat wajib ada. Islam akhir balik suci daripada haid dan nifas, tu syarat wajib. Contohnya najis ada kat badan, air tak ada. Antara syarat sah sembahyang suci daripada najis. Sekarang najis ada kat badan, nak suci kena ambil air, lalukan air, tapi air tak ada. Sembahyang wajib. Dah masuk asar, dah masuk asar ni, wajib dah sembahyang. Ni najis nak buat macam mana? Basuh lah, tak ada air. Pukul 5, pukul 6 tak jumpa air lagi. Nak wajib sembahyang tak? Nak sembahyang macam mana ada najis, tak boleh basuh, tak ada air. Lap mana boleh? Lap gitu tetap juga kena lalukan air kan. Sembahyang wajib lah. Asal nak habis ni 6.30, wajib lah. Salah tak wajib? Habis tu macam mana nak tu? Kita bagi contoh lah. Habis tu nak ambil wuduk macam mana? Wuduk boleh tayamum. Ataupun dia ada wuduk, kemudian baru kena najis. Kena najis tidak membatalkan wuduk. Tak batalkan wuduk, najis. Tapi tak boleh sembahyang sebab kena basuh dulu. Air tak ada. Buatlah masalah macam mana pun. Okey, wajib sembahyang ke? Wajib sembahyang. Tapi sembahyang dia kena qada. Sebab sembahyang dia tak dapat sempurnakan syarat. Iaitu syaratnya suci daripada najis. Sembahyang wajib sembahyang, tapi kena qada. Yang orang macam ni, sembahyang wajib tapi kena qada, tak boleh jadi imam. Makmum ikut, makmum batal. Makmum tak boleh. Itu dia kata. Sembahyang imam itu tidak wajib diulangi. Cuma dia bagi contoh. Dan ketujuh, bahawa adalah sembahyang imam terkaya daripada ulangi. Apa maksud terkaya? Kaya. Sembahyang imam terkaya daripada ulang. Terkaya. Apa terkaya? Imam terkaya daripada ulang. Terkaya ni, kaya lah. Kaya, apa maksud kaya? Terlibat tak? Bukan. Kalau terlibat adalah sembahyang imam terlibat daripada ulang. Tak kena. Tak, jangan panggil terkaya. Kaya tu apa dulu? Apa? Dia tu kaya. Apa? Kaya. Allah maha kaya. Maha kaya. Apa maksud kaya tu? Kaya. Kaya tu maksud tidak berhajat, tidak memerlukan. Kaya. Kita kaya. Kita kata kita kaya. Duit berlambak, kaya. Nak buat rumah, kita boleh buat rumah sendiri. Kena suruh orang juga. Kita sebenarnya tak kaya. Kita berhajat. Kita tak kaya. Kalau duit banyak sekalipun, nak kena ada orang tak jaga duit kita tu. Kena ada jaga orang. Kita berhajat dekat orang. Maka sebenarnya tak kaya. Allah terkaya, tidak berhajat. Jadi, maksud terkaya adalah tidak berhajat, tidak memerlukan. Jadi, adalah sembahyang imam tidak berhajat, tidak memerlukan daripada ulangi. Tak perlu kena ulang. Bahasa dulu. Terkaya. Itu yang Allah terkaya. Itu maksud Allah terkaya tu. Tidak berhajat. Allah tidak berhajat. Ya, kalau bab-bab itulah. Jadi imam tidak berhajat daripada ulang. Imam tak perlu untuk ulang sembahyang dia yang sebut tadi. Maka tidak sah mengikut imam. Ini dia bagi contoh. Saya bagi contoh tadi yang badan dia ada najis. Maka dia tak boleh jadi imam. Makmum tadi ikut tak sah. Yang ni dia bagi contoh lain. Imam yang bermukim yang tayamum kerana apa tu? Tak ada air. Selamba tak ada air. Tiada air. Biasalah, Tok Guru ni kadang-kadang dia tu tak ada air. Tak ada terus. Tak ada air lah, tak ada tu. Tidak sah imam bermukim yang tayamum kerana tak ada air. Dia sebenarnya gini. Apabila tak ada air, boleh tayamum. Kadang-kadang, lepas tayamum dan sembahyang, tak kena qada. Kadang-kadang kena qada. Walaupun tayamum. Dia panjang bab tayamum tu. Antara yang wajib qada walaupun tayamum adalah tempat tu biasa ada air. Tempat tu biasanya ada air. Tiba-tiba tak ada air.
Kemudian dia nak sembahyang tak ada air, dia tayamum. Sembahyang dia wajib qada. Satu. Yang kedua, dia mesti dalam musafir. Ketika musafir, kemudian tak ada air. Tak ada air tu tempat yang memang biasanya tak ada air. Dia tayamum, tak perlu qada. Sebab tu dia kata kat sini, imam bermukim, imam duduk satu tempat, tempat tu yang biasanya ada air. Tiba-tiba tak ada air. Nak sembahyang kena tayamum. Itu kena qada. Kena qada. Kalau tayamum di tempat tu biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, nak sembahyang tayamum kena qada. Tempat tu memang jenis tak ada air, padang pasir mana ada air. Dia bersapir duduk kat padang pasir. Lepas tu nak sembahyang tayamum tak kena qada. Tu antara syarat tayamum lah, kena masuk bab tayamum. Jikalah imam yang dia bermukim, tempat tu biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, dia pun tayamum, makmum tadi tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut. Sebab imam tu wajib ulang sembahyang dia nanti. Macam tu juga imam yang ada anggota balutan dekat muka dan tangan. Anggota tayamum. Katalah ada balutan masuk hospital, kena masuk drip kat sini. Lepas tu ada tampal sikit kan, dan tak boleh buang benda tu. Nak masuk darah, nak masuk air tu kan, tak boleh buang. Ada kat sini. Ada kat sini ke, ada kat sini ke? Kat sini. Iaitu dia anggota wuduk. Dan ia juga anggota tayamum. Tangan kan anggota tayamum. Jadi dia kena ambil wuduk, dia wajib niat wuduk, basuh muka, tangan, kepala kaki sama. Cuma ketika basuh muka, dia basuh muka lah. Niat wuduk, basuh tangan. Ketika basuh tangan, ada juzuk kulit yang tak kena sebab ada jarum tadi. Ada yang tak kena. Takkan nak tahu begitu, tuah air kat situ. Menanah lah. Okay. Jadi ambil je lah wuduk sekadar yang mampu. Okay. Tapi tetap tahu juga bawah jarum tu ada tempat yang tak kena air. Ada, walaupun sikit, ada kulit yang tak kena. Bila tak kena, pada mazhab Syafi'i dia wajib tayamum. Pada mazhab lain tak ada. Teruskan wuduk sembahyang aja. Mazhab Syafi'i dia ada wajib tayamum kat situ. Macam mana caranya? Lepas dah basuh tangan kanan dah selesai, masuk basuh tangan kiri kan ada ni. Basuh mana yang boleh basuh, yang tak berbahaya, yang boleh basuh. Lepas tu ambil air, sapu di atas dia, sapu buat syarat, lepas tu tayamum. Kepala belum lagi ni, baru basuh tangan, tayamum. Tepuk saja aku tayamum bagi mengharuskan atau bagi menggantikan tempat yang tak kena air. Sapu muka, tepuk, sapu tangan. Masa sapu tangan tu, debu tak kena juga bawah tu. Tempat dah lah air tak kena, debu pun tak kena. Okey. Lepas habis tayamum tu, ambil air, sapu kepala, ambil air, basuh kaki. Dia wajib sembahyang. Dan sembahyang dia wajib qada. Sebab air pun tak kena, debu pun tak kena kat bawah tu. Dia wajib qada. Orang macam ni, point dia tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Berbeza kalau ada kat kaki. Masa dia ada wuduk, katalah dia ada wuduk, kemudian kaki dia kena masuklah, kena tampal, kena balut dekat kaki dia kerana sakit. Dalam keadaan ada wuduk. Dia ada wuduk. Lepas pada tu tak boleh buang. Balutan tu tampalan ataupun kena terbakar ke apa sebagainya tadi. Ya. Nak sembahyang dia ambil wuduk, sama juga. Basuh muka, tangan boleh sempurna. Tak ada sakit. Sapu kepala tak ada masalah. Masa basuh kaki wajib basuh yang sihat. Kulit yang sihat. Sebab tak ada masalah, wajiblah basuh. Ketika nak kena kepada tampalan ataupun balutan tadi, wajib dia ambil air, dia sapu. Bukan jiru, sapu atas dia. Kemudian wajib tayamum. Lepas pada tu, tayamum niat apa? Saja aku tayamum bagi menggantikan tempat yang tak kena air dekat kaki. Dekat tempat tadi. Tepuk debu, sapu muka, sapu tangan. Debu tayamum sempurna? Sempurna. Wuduk tak sempurna sebab kaki tak kena. Tapi dapat cover dengan tayamum. Maka sembahyang dia tak kena qada. Kenapa dekat tangan tadi sembahyang kena qada? Sebab air pun tak kena, debu pun tak kena. Jadi kalau dia dekat kaki tadi, dia tayamum tadi, dia ambil wuduk dengan dan tayamum, kemudian dia sembahyang, dia boleh jadi imam. Ni buat syarat je, dah sakit-sakit tu tak ada imam makmum Ni buat cerita je. Dia boleh jadi imam. Sebab sembahyang dia tak kena qada. Tapi kalau ada kat tangan, mana-mana balutan kat tangan, dia tak boleh jadi imam. Kerana sembahyang dia kena qada. Itu dia kata. Dan ketujuhnya, bahawa adalah sembahyang imam terkaya, tak memerlukan, tidak berhajat daripada ulangi. Maka tidak sah mengikut imam yang bermukim, yang tayamum kerana tak ada air. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, kerana ada balutan tadi. Ataupun apa-apa sebab yang menyebabkan imam nanti kena qada. Kenapa kena sembahyang juga? Sebab hormat waktu, solat hormat waktu.
Betul? Habis. Yang ke-8 akan datang. Dan yang ke-8, bahawa tiada, yang ni tak payah kita baca teruslah. Yang ke-8-nya bahawa tiada ada imam menjadi makmum. Ni tak payah sembang lah. Imam ada, dia jadi makmum. Lepas tu orang lain jadikan makmum tu imam. Tak boleh. Tak payah bahas panjang. Jadi, imam tadi bukan makmum. Kalau imam tu makmum, tak boleh jadikan dia imam. Sebab dia makmum. Lainlah, dah salam, dah masbuk, tak apa. Yang ni kita tak payah bahas lah. Memang tahu dah. Kita bahas yang ke-9. Dan yang ke-9, bahawa tiada imam kurang daripada makmum. Martabat dia tu. Martabat imam jangan kurang daripada makmum. Sama ada dia, tersebut nanti kita akan baca akan datang. Yang ke-9 lah. Dan yang ke-9 daripada 12. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.